Assalamualaikum semua pecinta kucing di luar sana tu. Okey ni ingat lagi tak ibu yang kita ada anak 4 yang hari tu episod lepas tak boleh bebaskan lagi ibu kan. Sebab ibu dia agresif. Tapi hari ini ibu dia dah boleh jalan siang dan malam. Dah boleh bebas dah. Jadi tak kena kurung dah lah. Dah biasakan diri dah. Ibu dengan anak tak pergi mana-mana dah. Macam ni lah kucing. Kadang-kadang ambil masa. Kadang-kadang sekejap je dah biasakan diri. Okeylah kawan-kawan. Mesti kawan-kawan nak dengar cerita tentang selamatkan kucing dekat atas siling kan. Tapi sebelum tu saya nak kongsi cerita lain dulu ya. Ni sarang telur ni sebenarnya nak buang tapi kucing asyik naik tidur atas tu. Jadi tak jadi lagi lah buang ya. Biarlah dia duduk kat situ. Kucing nak duduk dulu. Nanti kita buang lah. Okey, apa tadi? Okey, sebelum saya nak cerita pasal kucing yang kita selamatkan atas siling tu, saya nak cerita dulu kisah yang bukan kisah kucing. Kisah saya sebenarnya. Sebenarnya saya ni nak cerita, nak kongsi pada anda. Saya tak tahulah. Saya kena kongsi juga. Saya harap orang-orang kampung ni tengok video ni juga. Sebab saya nak cerita ni sedikit pasal saya ni. Sebenarnya macam ni. Sebelum ni saya cakap ya. Saya bukannya hilang ingatan. Okey. Kalau hilang ingatan saya mesti lupa semua yang sebelum-sebelum ni. Tapi saya bukan hilang ingatan. Saya ingat kisah saya masa kecil. Kisah saya di sekolah. Semua saya ingat. Cuma saya ni tak tahu. Sudah lama lah. Sudah lama saya ada penyakit pelupa. Bukan hilang ingatan tapi pelupa. Pelupa pada perkara-perkara yang berlaku terdekat macam ni. Kadang-kadang lupa. Contohnya macam ni. Okey, saya sebelum ni kerap berlaku saya kalau pergi kedai, saya beli dan balik kat rumah tak ada barang yang saya beli. Memang selalu berlaku. Contohnya macam ni ya. Hari tu saya kalau pergi kedai saya beli banyak-banyak terus ya. Untuk esok terus ke. Sebab saya tak ada motor, saya kena pinjam motor sepupu. Jadi takkan nak pinjam selalu. Jadi bila pergi tu terus beli banyak-banyak. Kalau suami saya tak ada lah. Kalau suami saya ada tak apalah, saya pergi dengan dia kan. Okey. Jadi kalau saya beli, contohnya hari tu saya nak beli mi dan beli macam-macam lah lagi barang dapur. Bila balik kat rumah tu saya dah potong bawang, tumbuk-tumbuk bawang semua. Bila nak goreng tu cari mi tak jumpa. Cari semua dalam peti, tempat sejuk beku. Kadang-kadang pergi dekat tanah cari dalam raga motor, takut terjatuh, tertinggal ke. Tak ada. Sedangkan saya dah ingat saya beli. Saya bukan lupa beli. Saya dah beli saya rasa. Jadi terpaksalah pergi beli semula. Mungkin saya lupa. Saya ingatkan perkara ni perkara biasa tapi kerap berlaku. Duduk tak lama tu lupa pula. Bila kita pergi beli, balik kat rumah, tengok-tengok, mana bawang? Tadi aku dah beli bawang besar. Tapi tak ada juga. Benda lain ada, tak ada bawang ni. Kadang-kadang minyak masak. Aduh, mana minyak masak ni? Cari tak jumpa. Kadang-kadang telur, macam-macam. Memang kadang-kadang mak saya kata, kau lupa nak beli kot. Saya kata, dah beli. Saya tak tahulah. Saya rasa saya dah beli. Lepas tu saya ingatkan biasa je lah. Mungkin aku lupa nak masukkan dalam plastik ke. Ataupun dah bayar dah, tertinggal ke. Tak tahulah, saya tak tahu. Okey, saya tak ambil tak ambil kisah sangat lah pasal ni. Tapi beberapa hari lepas saya pergi beli. Bila balik tu saya biasalah balik kan. Esok saya nak pergi beli lagi. Tuan kedai tu cakap kemarin saya beli tak bayar, dia cakap. Saya terkejut sebab kenapa saya sampai lupa.
lupa sampai ke tahap ni, saya kata. Sampai lupa nak bayar. Nasib baiklah kedai tu, kedai yang selalu saya pergi sejak daripada dulu-dululah. Zaman sekolah dulu, budak-budak dulu memang saya selalu pergi kedai tu. Kedai tu tak jauh daripada rumah. Jadi tuan kedai biasa dah. Hari-hari kita pergi 2 hari sekali, 3 hari sekali, kadang-kadang 1 hari 2 kali pun ada pergi. Jadi saya harap tuan kedai tak salah anggap lah, sebab saya memang tak sengaja dan saya betul-betul tak tahu perkara tu berlaku. Saya tak sedar. Saya ingatkan saya dah bayar. Tuan kedai kata dia tengah kira. Saya ambil barang terus keluar daripada kedai. Jadi saya pun bila balik kat rumah, saya terus bayar. Bila tuan kedai cakap tu, saya pun bayar. Saya cakap saya tak tahu, saya lupa. Tuan kedai cakap tak tengok ke dalam beg duit ada ke tak ada. Kalau lupa bayar mesti tengok kan dalam beg. Duit masih ada, aku belum bayar ke? Tuan kedai cakap macam tu. Tapi saya betul-betul tak tahu. Saya pun tak tahu duit saya ada berapa dalam beg tu. Jadi bila balik ke rumah, lepas saya bayar, saya balik ke rumah, saya jadi berfikir. Saya kata, kenapa aku jadi lupa sampai macam ni? Selalunya saya lupa beli barang, bila beli balik tengok tak ada. Macam tu je. Ni sampaikan tak bayar ni, saya rasa malu. Mungkin masa hari saya tak bayar tu ada orang lain kat kedai tu. Mesti orang kedai orang-orang yang sama-sama datang beli tu. Mungkin tuan kedai ni tak apalah, kita selalu datang. Sebab kalau saya betul-betul niat tak nak bayar, jahat ke apa, mesti esok saya dah tak pergi dah kedai tu. Kalau saya ada niat tak baik kan. Ni kita pergi macam biasa je esok. Cuma saya bimbang orang-orang yang sama-sama datang beli tu, dia orang kenapa tak bayar. Bimbang nanti suatu hari kalau saya pergi mana-mana, orang akan cakap dia tu lah tak bayar, dia tu lah ambil barang tak bayar. Jadi bila saya balik kat rumah tu, saya tahu berlaku macam tu. Malam tu saya tak boleh tidur sampai sakit kepala. Saya asyik fikir. Lepas tu saya jadi macam serabut. Saya jadi, kenapalah aku lupa nak bayar. Aku bukan nak niat jahat macam ni. Kenapa aku jadi macam ni? Saya macam berfikir. Saya rasa macam yalah, malu. Saya malulah kalau orang lain yang ada dekat kedai tu fikir saya ni jahat sengaja ke. Saya jadi macam asyik fikir. Sakit kepala lah nak fikir. Kenapa lah saya jadi macam ni? Lupa macam mana ni. Jadi tak tahulah. Saya cakap dalam ni saya harap, sebab saya nak jelaskan macam ni kepada tuan kedai, saya tak sempat lah nak jelaskan macam ni kan. Saya cakap dalam video ni, saya harap orang-orang lain yang tahu hal ni tengok video ni. Saya tak sengaja. Saya tak sedar perkara tu berlaku. Saya bukan sengaja tak nak bayar. Saya beli tu saya nak bayar sebab saya beli ikan tu untuk balik masak untuk kucing ya. Saya bukan nak bagi benda yang haram untuk kucing. Saya tak ada niat macam tu. Tapi kalau saya jahat, saya tak pergi dah kedai tu. Tapi esok saya pergi macam biasa ya. Macam tak ada apa-apa sebab saya betul-betul tak tahu saya tak bayar lagi. Jadi saya nak minta maaf lah ya kepada tuan kedai tu. Dan saya harap orang-orang yang ada pada masa tu tak adalah salah anggap pada saya ya. Okey, lepas tu malam tu mak saya cakap adalah kucing yang warna hitam tu duduk main-main kat luar ya. Pada 11 malam mak saya kata, pergilah ambil kucing tu, letak dalam sangkar, kurung dalam sangkar ya. Okey, sekejap. Saya nak break sekejap cerita. Saya nak cerita ni, Mokse ni tak sihat ni, tak nak makan. Mokse ni dah banyak hari dah bagi ubat dah pun masih belum ada selera ya. Doakan Mokse ya. Tengoklah tak nak makan ni, saya kena panggil veterina datanglah ni pula ni. Saya rasa masa rakam dah okey, tiba-tiba masa edit tengok video tak okey pula rakaman macam ni. Tak cantik gambar macam ni. Sorry ya. Biasalah saya ni bukan pandai sangat pembuat video. Buat kerana nak bagi ni lah untuk kucing saja ya. Okey, saya sambung ya. Mak saya suruh saya ambil kucing hitam tu, kurung dalam sangkar. Pukul 11 malam saya turun cari-cari kucing hitam tu ada, dan saya kurung dalam sangkar. Bila masuk dalam rumah,
tengah tonton TV lah, tengok TV tu tiba-tiba kucing hitam tu lalu kat depan. Mak saya kata, ni kenapa duduk dalam rumah? Kenapa? Kan letak dalam sangkar. Saya kata, dah letak dalam sangkar. Kenapa kucing ni masih ada masuk dalam rumah? Saya rasa saya tak letak dalam sangkar. Saya bawa masuk dalam rumah. Saya lupa, tapi saya rasa yakin saya dah letak dalam sangkar. Kenapa saya jadi pelupa macam ni? Kenapa ya? Saya tak tahu. Jadi saya kata, saya dah letak dalam sangkar. Mak saya kata, kalau letak kenapa dia ada dalam rumah? Saya kata, tak tahu. Dah lupa macam mana. Saya rasa saya dah letak dalam sangkar. Tapi kucing ni ada dalam rumah. Maknanya saya tak letak lah. Maknanya saya bawa masuk dalam rumah. Saya kata kat mak saya tak tahulah. Sebab sebelum ni lupa nak beli je. Sekarang ni sampai tahap lupa nak bayar pula. Apa berlaku pada saya? Saya harap tak ada apa-apa lah. Aduh, kadang-kadang saya cerita kat suami saya. Kemarin saya pergi beli, lepas saya beli tu masuk dalam kereta tu, suami saya kata, dah bayar ke? Saya kata, dah bayar dah. Sampai kan dia tanya dah pula. Dia takut saya lupa lagi. Sebab mengganggu fikiran saya ya, perkara ni. Rasa terganggu lah sebab saya takut orang pandang serong. Takut orang cakap saya ni mencuri, ambil tak bayar. Saya takut macam tu ya. Jadi bagi orang ini perkara biasa, bagi saya memalukan diri saya ya. Perkara ni saya harap saya tak jadi pelupa macam ni lagi lah. Kenapalah saya jadi pelupa macam ni, ya Allah. Aduh. Okeylah. Itulah cerita saya. Tak ada mengena dengan kucing. Tapi saya pergi beli ikan kucing ya. Saya pergi beli ikan untuk kucing. Takkanlah saya lupa nak buat macam tu ya. Takkanlah saya nak bagi kucing makan nasi bersama ikan yang tidak bayar. Tak rela lah. Kalau saya buat macam tu memang saya rasa berdosa sangat ya. Okeylah, maafkan saya ya, cerita benda bukan-bukan. Okeylah, jom ni sekarang ni kita misi nak selamatkan anak kucing. Anak kucing atas siling rumah nenek saudara, iaitu adik-beradik nenek saya. Sebelah rumah je ni. Okeylah, saya nak pergi ambil ya. Ibu kucing ni aduh memang ada. Tu Mak Su, saya panggil dia Mak Su. Mak Su cakap masuk. Sebenarnya kita letak tangga kat luar rumah, intai-intai kat luar je. Mak Su cakap masuklah kat dalam, boleh masuk atas tu. Jadi suami saya masuk, kita pergi nak ambil lah. Anak kucing ni sebenarnya macam ni. Anak kucing ni anak ibu tu. Anak ibu Rima. Anak ibu Rimau. Okey. Kucing saya ni nama Rimau. Dia ada anak. Lepas tu Mibu ada anak juga. Mibu ni. Mibu pergi ambil anak Rimau. Dia bawa naik atas siling rumah Mak Su. Sebelah rumah saya. Okey, jadi dia tinggal kat situ, dia balik ke rumah. Okey, sorry. Kalau anda tengok rakaman ni macam kalut sikit, tak cantik apa ni. Macam sekarang ni blur macam ni. Sebab suami saya tengah memanjat, dia letak dulu telefon ni. Jadi rakaman ni atas railing ni gelap. Jadi menggunakan kamera, lampu kamera. Suluh rakam sambil guna lampu kamera terus. Jadi suami saya rakaman tak cantik sangat lah. Ni anak ni, dia letak dalam siling dekat tangki air. Jadi rakaman yang tak cantik, sorry. Sebab susah kan nak memanjat lagi, nak turun kat bawah tu dekat tangki air. Okeylah, Mibu ni dia colek anak Rimau. Dia pergi letak atas siling rumah Mak Su. Dia balik kat rumah senang lenang. Dia pergi jaga anak dia. Anak orang dia tinggal atas tu. Jadi macam mana? Kesianlah budak ni. Boleh dengar suara budak tu. Jadi kita nak ambil lah, susah lah juganya. Dalam keadaan gelap tinggi, nak panjat siling ni dengan tangga ni, rumah orang lagi. Aduh. Tapi alhamdulillah, nasib baiklah. Okey. Dah kemarin lagi ni,
Mibu colik budak ni kemarin. Kita dah usaha nak panggil budak ni, ajak Mibu pujuk suruh dia naik, dia tak nak dah. Sampaikan Mak Su ni kata bawa ambil melalui kat dalam rumah. Jadi alhamdulillah lah, nasib baiklah kita boleh ambil budak ni ya. Okey, ni suami saya nak turun ni, susah ni dari atas bumbung tu. Saya nak ambil budak tu. Tak tahulah. Okey, sorry ya, mungkin video hari ini tak menarik sangat. Sebabnya saya cakap pun kelam kabut, sebab saya selalu bercakap tak ada skrip ya. Saya bercakap spontan. Bila saya cerita dari hati saya terus. Tak ada saya nak reka cerita dulu, tulis, lepas tu baca. Bila saya rakam, siap rakaman, saya bercerita spontan. Yang keluar ni, yang saya bercakap ni spontan saja. Tak ada skrip, tak ada tulis, tak ada kena fikir dulu. Semua jujur, ikhlas. Saya cakap semua, saya nak cakap ni benda yang betul-betul je semua ya. Tak adalah saya nak tipu ke. Ni budak ni dah selamat dah ni. Okey, saya nak bawa balik pulang kat ibu dia lah. Ibu dia elok je, ibu lain pula. Jom Aisyah kita balik ni rumah Mak Su. Suka tu budak ni. Dah dapat dah bawa pulang Mia. Jom kita bawa balik. Ni Mek Sadiah dengan Mibu ni dalam sangka yang panjang. Dia orang lahir anak, jadi kita letak satu sangka lah, sebab sangka ni panjang muat 2 ibu ya. Ni Mibu ni pencolek anak orang. Ni Rimau. Dia colek anak rimau ni lah. Tu budak belang tu. Budak ni lah tadi. Kesian, mesti lapar ya. Kemarin lagi dia duduk kat atas tu. Itulah nasibnya. Okey lah. Jadi macam ni lah cerita-cerita kucing saja. Berdasarkan penilaian anda lah. Nak tengok ke, nak tonton ke, boring ke video saya terserah pada anda lah. Ada rezeki adalah, tak ada rezeki tak adalah. Kita buat video macam ni saja. Rasa boring, sorry lah ya. Tu rumah Mak Su ya. Ni rumah saya. Rumah Mak Su kat depan tu gelap, saya nak tunjuk tak nampak sangat. Tu ya, warna putih kat depan tu rumah Mak Su. Tu. Jadi dia panjat lah pergi rumah orang. Geram betul. Okeylah kawan-kawan, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton. Alah, hujan pula. Ketika saya buat rakaman ni tiba-tiba hujan. Saya tak tahulah jika anda dengar suara hujan atas atap. Okeylah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan yang sudi menonton ya. Kalau anda ingin melihat lagi video ini, yalah teruskanlah menyokong ya, sebabnya yalah dah tak lama lagi dah masa kita ada. Susah betul. Ni okey, saya nak cerita satu lagi. Lily ni, kita ada masalah lagi. Masalahnya Lily sekarang ni, dia sihat, tak ada masalah, makan okey semua. Tapi kaki, tepat kita bedah hari tu, kita potong kaki dia, jadi luka. Saya dah panggil veterina. Veterina sudah datang 2 kali dah injek dia ubat antibiotik matikan kuman, tapi masih lagi luka tu ada ya. Maknanya macam kita kena pergi vet pula lah. Maknanya kita pergi swasta pula lah. Maknanya duit pula lah. Saya buat video ni nak cari duit, nak tolong kucing macam ni lah. Tolonglah sokong tengok video saja. Nantilah saya pergi tanya doktor dulu macam mana ni. Okey, ni sedutan episod lepas saya rakam dari telefon. Satu lagi episod lepas saya tunjukkan kucing ni tengah tidur kat tepi jalan. Keletihan, cuba anda tengok muka dia masa ni mula-mula saya ambil. Mata dia apa semua, dengan keadaan dia nampak letih kan, mata dia, muka dia comok berair, tarik mata semua ni. Tengoklah dia pada hari ini. Inilah dia pada hari ini. Dah bersih, muka ceria. Nak tolak kita, gagah dah. Okeylah. Ni lah dah sihat, dah bersih dah muka. Okeylah ya. Okey, video dah nak habis dah. Okeylah, jumpa lagi. Bye.